Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini secara khusus adalah berhubung dengan keputusan undian belah bahagi yang diadakan di Dewan Rakyat pada hari ini 23 Mac 2022 berhubung dengan usaha kerajaan untuk melanjutkan lagi seperti mana yang diperlukan di bawah Seksyen 4 Subseksyen 11 akan Seksyen 4 Subseksyen 5 Akta SOSMA. Apakah itu perkara yang bersangkutan dengan isu ini? Untuk memudahkan rakyat, Seksyen 4 Subseksyen 5 SOSMA adalah satu peruntukan yang membenarkan tahanan mana-mana orang tanpa bicara untuk tempoh 28 hari selepas daripada tahanan 24 jam dibuat melalui keputusan dan pendapat seorang pegawai polis yang berpangkat superintenden atau ke atas. Maksudnya, tidak ada seliaan atau semakan dan imbangan oleh pegawai mahkamah untuk menentukan sama ada orang itu perlu ditahan ataupun tidak. Berbeza dengan peruntukan yang ada di dalam kanun acara jenayah, apabila tempoh tahanan 24 jam pertama telah selesai, maka permohonan dibuat oleh pihak polis di hadapan magistrat untuk menentukan sama ada mereka boleh melanjutkan untuk tempoh maksima 14 hari. Tapi permohonan dibuat di hadapan magistrat. Jadi peruntukan SOSMA ini selama ini dikatakan adalah satu peruntukan drakonian yang menyebabkan orang-orang tertentu boleh ditahan tanpa keadilan. Walaupun ada juga hujah yang mengatakan bahawa perkara ini perlu, secara khususnya berhubung dengan apa-apa siasatan jenayah berbentuk terorisme yang mana SOSMA terpakai. Tapi yang penting, di bawah akta yang sama, Subseksyen 11 yang telah digubal semasa kewujudannya pada tahun 2012 mengatakan bahawa Seksyen 4 Subseksyen 5 perlu dihidupkan setiap 5 tahun. Sekiranya tidak, maka ia akan mati pada tarikh 31 Julai setiap 5 tahun. Yang akan datang adalah 31 Julai 2022. So pada hari ini, usaha kerajaan untuk melanjutkan Subseksyen 5 untuk tempoh 5 tahun selepas 31 Julai 2022, yakni sampai 31 Julai 2027 telah gagal untuk memperolehi kelulusan parlimen. Oleh itu, kita tidak akan ada keadaan di mana orang boleh ditahan cuma melalui keputusan polis superintenden ke atas. Setiap tahanan sekarang perlu dibawa ke hadapan magistrat untuk menentukan sama ada lanjutan tahanan perlu diberi atau tidak. Itu yang pertama. Tetapi selain daripada itu, terdapat 3 persoalan lanjut yang berbangkit yang perlu juga dijelaskan. Pertamanya, adakah kegagalan kerajaan untuk memperolehi undi bagi tujuan meluluskan pemboleh pakaian Subseksyen 5 untuk tempoh 5 tahun ini bermaksud bahawa kerajaan telah hilang sokongan majoriti? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, adakah kegagalan kelulusan perkara yang sama ini memaksud bahawa persepahaman, memorandum persepahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan telah dimungkiri? Itu persoalan kedua. Dan persoalan ketiga pula adalah apakah dia yang boleh dilakukan oleh kerajaan, mana-mana kerajaan, jika mereka ingin melakukan pembetulan ataupun kemasukan semula Subseksyen 5 tersebut. Untuk soalan pertama, bagi saya, ianya adalah salah dari konsep keperlembagaan maupun prinsip undang-undang secara khusus Undang-Undang Tadbir Urus Negara untuk menganggap bahawa kegagalan kerajaan memperolehi kelulusan peruntukan itu bermaksud kerajaan telah atau Perdana Menteri telah hilang majoriti. Itu salah. Bukan setiap usaha kerajaan di bawah mana-mana RRUU, mana-mana pindaan, mana-mana pengesahan yang ditewaskan bermaksud secara serta-merta ianya adalah suatu serangan terhadap majoriti Perdana Menteri. Tidak.
itu khilaf. Satu-satunya perkara yang boleh secara tradisional dan konvensyen dihujahkan sebagai hilang majoriti adalah sekiranya akta pekalan ataupun belanjawan mana-mana tahun ditolak oleh Parlimen. Jika itu berlaku, maka boleh dikatakan bahawa Perdana Menteri yang merupakan ketua kerajaan yang akan menyelia perbelanjaan negara telah hilang keyakinan walaupun oleh ahli Dewan Rakyat mereka sendiri. Tapi ini bukan keadaannya. Jadi bagi saya, sekiranya ada sesiapa yang menghujahkan bahawa Perdana Menteri telah hilang majoriti semata-mata kerana kegagalan isu SOSMA ini, maka itu adalah tidak tepat berpandukan kepada prinsip perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Soalan kedua, adakah ini pula bermaksud bahawa telah ada kemungkinan dan pembatalan MOU Kerajaan dan Pakatan Harapan? Bagi saya, jika dilihat dan diteliti apa yang telah dipersetujui, terdapat cuma 2 cadangan RUU yang pihak pembangkang telah mengesahkan akan keputusan diambil. Yang pertama, belanjawan apabila diperbincangkan dan dipersetujui oleh pihak pembangkang, mereka tidak akan membantah belanjawan tersebut bila dibentangkan seperti yang berlaku sebelum ini. Dan keadaan kedua adalah mana-mana usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tidak akan disokong oleh Pakatan Harapan di bawah MOU. Tidak ada persetujuan sama sekali bahawa ahli Dewan Rakyat sama ada pembangkang maupun kerajaan wajib menyokong setiap RUU yang dibentangkan. Walhal bagi saya keputusan tidak menyokong penghidupan terus subsection 5 tersebut melalui undi belah bahagi pada hari ini, yakni 84 menyokong, 86 membantah dan 50 tidak hadir, menunjukkan bahawa to a certain extent boleh dikatakan demokrasi di dalam parlimen masih sihat, iaitu wakil rakyat mempunyai hak membuat keputusan mereka sendiri. Itulah tujuan rakyat memilih wakil rakyat, bukan untuk wakil rakyat secara membabi buta mengikut setiap cadangan kerajaan maupun mengikut setiap arahan pembangkang. Itu bagi saya adalah perkara positif yang kita boleh ambil daripada keputusan hari ini. Yang ketiganya, apakah kerajaan ini atau mana-mana kerajaan selepas ini boleh membuat atau lakukan untuk menghidupkan mana-mana peruntukan tahanan lebih daripada 24 jam tanpa seliaan mahkamah. Itu cuma kini boleh dilakukan jika ada mana-mana kerajaan ingin membentangkan apa-apa RUU pindaan semula, sama ada kepada SOSMA ataupun mewujudkan akta baru untuk dibentangkan dan diluluskan semula di Dewan Rakyat. Itu adalah untuk pilihan kerajaan. Saya di sini bukan untuk memberi satu pandangan perundangan percuma kepada kerajaan, tetapi cuma untuk memberi rakyat faham. Sebab ada juga yang khawatir adakah ini bermaksud penjenayah seperti teroris dan orang-orang yang melakukan jenayah berat, kongsi gelap tidak akan mempunyai peruntukan untuk menahan mereka lebih daripada apa yang ada. Bagi saya, kita sudah ada peruntukan yang perlu di bawah kanun acara jenayah. Tapi jika kerajaan percayai perlu ada tindakan tegas terhadap mana-mana suspek terorisme, maka tanggungjawab berbalik kepada kerajaan untuk meminta gubalan RUU berkaitan perkara ini semula dan serahkan kepada Dewan Rakyat untuk menentukan, kemudiannya Dewan Negara. Sekian. Terima kasih.